Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Termasuklah kepada Cik Harun yang semacam sudah menjadi satu panel yang tetap. Okey. Jadi pada hari ini kita akan bincang tajuk mengenai penghinaan terhadap Islam. Jadi saya buat tajuk di sini, penghinaan terhadap Islam, apa yang kita lakukan selain mengutuk dan menghukum. Itu suatu persoalan. Kita ada masa 2 jam dan saya harap setiap peserta boleh memberi pandangan-pandangan yang bernas dan menjaga masa untuk orang lain juga boleh bercakap supaya kita boleh berbincang walaupun santai tetapi serius, dan kita akan mempunyai kefahaman atau conclusion yang tertentu. Bukan semestinya kita semua yang akan laksanakan. Macam mana saya punya line tu tak berapa okey ke Dr. Basri? Okey Datuk. Saya Okay, dengar okey. Ya. Okay. Jadi persoalan sekarang ini, penghinaan terhadap Islam itu satu gejala yang sudah menjadi satu gejala yang bertalu-talu. Pada peringkat awalnya ia dilakukan oleh orang bukan Islam. Kita masih ingat kan macam-macam provokasi yang tidaklah begitu serius sangat, tetapi ternampak penghinaan itu berlaku. Tapi lama-kelamaan bukan saja dilakukan oleh orang bukan Islam, tetapi dah mula dilakukan oleh orang Islam sendiri. Malah kalau yang terakhir ni yang lebih teruk. Jadi bila orang Islam sendiri buat, tentunya lebih teruk sebab dia lebih berani. Jadi soalnya sekarang ini, mengapa hal seperti ini berlaku? Kalau kita lihat kes yang terakhir itu, sampai saya nak ulang dia punya sebutan pun rasa tak tergamak. Dan yang keduanya, saya tidak anggap beliau tu seorang yang tidak tahu tentang Islam yang sebenarnya. Tapi mengapa dia boleh jadi macam tu? Itu yang persoalan yang timbul. Jadi mungkin soalan pertama saya nak ajukan kepada semua ahli panel ialah, mengapa gejala seperti itu lahir? Mengapa? Itu mungkin kita cuba fokuskan dulu kepada persoalan mengapa ia lahir. Saya jemput siapa-siapa saja yang nak memulakan perbincangan ini. Cik Harun nak mula? Okey, terima kasih Datuk. Ya. Isu perbincangan kita pada petang ini tentang gejala menghina agama, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat bahawa isu ini bukanlah isu yang baru. Dalam sepanjang sejarah Islam pun kita melihat daripada zaman Nabi dulu pun benda ini berlaku. Cuma dalam konteks zaman kita sekarang ini, kita perlu lihat persoalan yang timbul ini kita tidak boleh lihat di atas permukaan sahaja. Kerana adanya persoalan dasar, dia punya disebut sebagai the real problem itu, yang kita tak dapat melihat, ya. Tetapi apa yang muncul hanyalah presenting problem, iaitu isu-isu di permukaan, ya, di antara yang berlaku pada hari ini, ya. Jadi persoalan tentang dasar itu bahawa kalau kita melihat bagaimanakah cara beragama
memahami agama di kalangan kita orang Muslim ini. Satu gambaran bahawa kita berada dalam satu zaman di mana umat Islam sedang menderita, ya, berhadapan dengan krisis akidah, ya, yang membawa kepada kecelaruan sebahagian daripada kehidupan kita. Apa yang wujud tentang senario 2-3 hari yang lepas ini, ia merupakan satu ledakan bom jangka, ya, sebahagian daripada perkara-perkara yang terhasil daripada kekeliruan ini. Jadi persoalan sekarang ini kita melihat suatu keadaan yang amat toksik kalau kita lihat ataupun reaksi, ya, mereka ini. Jadi di sini kita perlu melihat suatu pendekatan ataupun bagaimanakah permasalahan ini yang boleh wujud, ya, di kalangan orang Islam sendiri. Seperti mana yang Datuk katakan tadi itu, bahawa mereka yang mengeluarkan pernyataan dan menghina ini, kita nampak mereka ini ada latar belakang yang baik juga dari segi pemikiran dan sebagainya, ya. Tetapi persoalan sekarang ini iaitu bagaimana kita nak melihat isu ini wujud, ya. Jadi dari si latar belakang itu kita mesti mengambil kira semualah sebelum kita pergi masuk jauh kepada cara-cara mengenangani, sama ada di sudut undang-undang, dari sudut kuat kuasa, dari sudut dakwah, dari sudut pendidikan, peranan-peranan komuniti dan sebagainya. Okey, Cik Arun. Okey. Ya. Jadi boleh siapa dia lagi nak bagi pandangan? Cik Arun dah jelas. Mengapa gejala seperti ini berlaku? Okey, Cik Arun teruskan. Jadi apa yang nyata iaitu kita berhadapan dengan suatu sistem yang celaru, ya, sama ada. Nanti Cik Arun, ya, apakah ini lahir dari dalam diri seseorang yang melakukan penghinaan ini, ataupun ada unsur luaran yang menjadi tenaga pendorong? Mungkin ada provokasi yang memang terancang oleh pihak-pihak yang lain yang tertentu, ataupun lahir daripada perasaan atau hasrat mereka yang melakukan perkara itu. Adakah ini berasaskan kepada pegangan agama yang tidak begitu kukuh seperti mana Cik Arun katakan tadi, ataupun oleh kerana desakan sosial, memerlukan wang, upah dan sebagainya, ataupun ada latar belakang dendam terhadap maknanya dendam sampingan. Mungkin dendam keluarga, nak marah kepada keluarga, ataupun nak marah kepada masyarakat setempat, kepada otoriti, kepada kerajaan dan sebagainya. Jadi ini yang apa kalau Cik Arun kata, apa yang paling dekat sekali ataupun berbagai-bagai yang saya bagi perhatian pada peringkat awal dilakukan oleh orang bukan Islam. Kemudian saya ingat kes yang pertama dulu, akhir sekali yang melakukan provokasi seperti ini, dia menjadi popular dari media sosial dan sebagainya, dan orang kita tidak lagi melihat kepada perkembangan yang sesudah itu. Orang kita lebih suka kepada react terhadap sesuatu dengan memberi satu gelombang, kemudian mereka pun berhentilah di-react kepada sesuatu yang lain. Mungkin kita bincang selepas ini. Kita tengok dari segi mengapa dululah. Okey, Cik Arun? Ya, dari segi sesiapa yang nak mencelah, tolong bagi tahu, dan kalau nak memberi pandangan masing-masing, cuba tunjukkan muka dan bagi tahu nak bincang. Okey. Bila kita melihat dalam kebanyakan kes ada unsur-unsur yang saling berkaitan. Jadi kalau kes-kes yang berbeza itu kemungkinan disebabkan oleh latar belakang semasa, misalnya tentang respon, ya, kepada kehidupan dia,
dalam bentuk sama ada tekanan-tekanan kehidupan ya yang dihalami oleh sebagian besar kita ini, kemungkinan faktor ekonomi, faktor kekeluargaan, misalnya keluarga yang pecah dan sebagainya, dan kemudian faktor-faktor yang lain lah, kebencian, respon kepada sikap pihak yang lain, ya, kemungkinan mereka respon kepada pihak berkuasa, pihak agama, ya. Ada tidak kemungkinan ini satu provokasi yang terancang akibat daripada mereka berpendapat kita sedang berhadapan dengan kelemahan dari segi kesatuan umat dan mereka mencari peluang untuk lebih menekan lagi supaya umat kita hilang kepercayaan kepada diri dan tidak lagi percaya antara satu sama lain. Ini saya andai sajalah, bukan saya tuduh. Kalau kemungkinan ini tidak ada langsung, bagi tahu. Kalau ada, bagi tahu dan sebagainya. Cuba bagaimana? Ada juga dari segi faktor-faktor lain yang menyokong tentang isu tentang kebebasan bersuara misalnya. Tetapi cara kebebasan bersuara itu diluahkan dalam keadaan yang tidak tepat, tidak betul. Ya. Jadi kalau kita lihat mengapa isu-isu agama ini sering menjadi sasaran, ya, menghina Rasulullah, menghina agama, menghina Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kenapa isu itu fokus kepada situ, dia tidak pergi kepada isu-isu yang lain. Misalnya fokus kepada ketidakpuasan, kegagalan orang-orang politik misalnya, ya, kegagalan sebahagian daripada isu-isu yang lain. Jadi ini yang kadang-kadang mengherankan kita. Wujudnya satu kecenderungan atau trend, ya, mereka fokus kepada agama. Apakah ialah kita melihat bahawa jadi persoalannya sama ada gejala ini gejala yang kita katakan lahir tanpa perancangan ataupun gejala yang terancang. Itu kita tidak dapat pasti sebab reaksi kalau kita lihat kepada mereka yang terjebak, ya, yang menghina Islam ini melalui paparan video yang kita saksi ini, kita belum lagi dapat mengesahkan sama ada itu dalam bentuk perancangan atau tidak. Adakah oleh sebab individu itu sendiri berhadapan masalah masuk kejiwaan dia, ya, ataupun reaksi tindak balas daripada persekitaran yang kemungkinan tidak memberi kepuasan dalam pemikiran dia, ya. Jadi ini perlu kita lihat juga sama ada ini berbentuk satu perancangan halus, ada di belakang tabir ini mereka yang memainkan peranan dan sebagainya. Jadi kita perlu lihat bagaimana perkara ini boleh berlaku, dan isu ini mungkin pihak berkuasa mesti meneliti setiap kes-kes ini adakah wujudnya, ya, satu bentuk perancangan, ya, di belakang tabir sehingga membawa kepada wujudnya isu yang panas seperti yang berlaku dalam kita dalam seminggu dua ini. Okey, Cik Harun. Ada sesiapa yang nak bagi pandangan? Nak menyokong atau pandangan kedua ataupun apa-apalah mengenai soalan yang pertama tadi. Kalau kita tak berapa jelas tentang soalan pertama tadi, mungkin kita tidak berupaya untuk jawab betul-betul macam mana. Saya lihat ramai orang ni hadir ni. Tak tahulah orang Melayu ni dia nak dijemput dulu ke, ya, Cik Harun? Nak dijemput dulu ke atau nak dipersilakan dulu ke? Dayang, macam mana? Assalamualaikum, Tuan Prof. Assalamualaikum. Salam. Saya Cik Hei. Cik Hei. Cik Hei pasal apa Cik Hei tak cakap cepat awal-awal tadi? Saya sebenarnya sedang memandu, tak lama lagi sampai. Ingat nak sambung bila sampai, tapi nampak tak ada. Tu saya sambung dah dulu. Okey Cik Hei. Saya nak lihat dari sudut berlainan sikit tu Prof. Pertamanya ialah kena nilai
sejauh mana iaitu agama ini makin merosot atau bertambah. Sebabnya ialah kadang-kadang bila saya lihat dalam perbincangan terutama orang Melayu ni banyak fikiran negatif. Ambil yang negatif. Berlaku itu pun satu positif. Satu isolation bagi saya lah berlaku. Mempersoalkan diri kita, apa kita buat dalam perjuangan Islam. Tanya tiap seorang. Apa kamu buat satu hari, satu minggu, satu bulan. Mungkin tidak ada satu dalam perjuangan Islam. Nanti Cik Heng, kita ambil dua contoh terakhir. Budak perempuan tu, kemudian dengan dia punya boyfriend tu, bukan Muslim, kita apalah. Jadi, apakah sebab dia bergelagak macam tu? Adakah dia rasa dia sekadar nak berjenaka ataupun dia mempunyai perancangan untuk betul-betul nak menghina Islam? Pertama saya rasa dia jahil lah, tidak faham. Sebab Islam ni orang kata kalau pecah amanah itu walaupun di masjid besar, mencuri walau 1,000 pun lebih kecil. Kefahaman tu maksudnya ialah murtad tu besar kan? Orang pun tak besar begitu. Saya rasa dia di dalam komedi tu rupanya dia nak buat komedi tapi satu yang begitu salah dari segi agama. Saya rasa dia tak tahu. Okey Cik Heng. Okey tak apa. Tapi kes yang kedua? Jadi saya nak sambung isu ini Prof. Pertamanya ialah kadang-kadang kita yang membesarkan isu. Isu lokal need to be handled local. Isu global, isu negara-negara. Jadi kita globalize masalah tetap ada masyarakat. Tapi bila globalize itu silapnya. Sepatutnya isu tempatan, handle tempatan habis. Saya pun tak bukan benda besar. Itu saya tengok pertamanya. Keduanya ialah pertama tadi saya cakap dari segi penilaian. Bila kita nilai sesuatu isu itu kadang-kadang membesarkan benda yang kecil. Dan kita perkecilkan benda yang begitu besar. Ini satu dalam agama. Keduanya Tok Prof ialah agama kita ini ialah agama guided. Ada panduan. Tidak boleh bertindak mengikut apa pemikiran kita. Atau berfikir pemikiran kita. Bagi saya, manusia ini tidak boleh memberi bekas pada Tuhan. Dia boleh kutuk macam mana, tak ada sedikit pun bekas pada Tuhan. Agama itu dipelihara oleh Tuhan. Yang kita nak jaga ini ialah akhlak manusia, akidah manusia. Akidah orang besar tu. Itu yang kita nak jaga. Jadi kita kadang misconception. Kononnya kita ni hebat. Jadi kita tu siapa dia Cik Heng? Itu atau netizen ke ataupun kita tu siapa? Kita tu masyarakat lah. Masyarakat umum. Masyarakat kita ni telah pada pandangan saya telah dicemari oleh budaya politik. Bila tengok sesuatu bertindak wrong. Adakah kita tanya pertindakan itu mengikut agama Islam? Pertama perlu lihat akal fikiran dia. Saya tak tahu dia cerdik ke apa, tapi tengok daripada pakaian tu bukannya orang jenis orang kata orang baik lah. Itu pertama. Keduanya ada pihak tertentu yang patut mengadili dia, bukan kita. Saya tak mampu, saya tak ada ilmu dan tidak ada kuasa. Itu penting dalam agama sebab kita guided religion, bukan ikut logik. Lepas tu ketiga saya tengok masyarakat. Misalnya orang yang pergi. Okey Cik Heng, kita tak sampai situ lagi. Kita nak tengok sebab dulu. Okey, kita bagi peluang kepada sesiapa dia yang melihat kepada sebab. Dua orang yang bercakap memberi berbagai-bagai sebab lah latar belakang mengapa berlaku benda-benda macam ni. Ada orang lain nak bagi lagi ke? Tak ada ni. Okey. Mananya cuba sambung lagi Cik.
Okey, bila kita tengok sebab itu, ialah kita lihat tu Prof, kita tengok pokok kelapa yang dicipta oleh Tuhan. Tuhan tunjuk pada kita yang ada imperfection dalam buah dia. Yeah. Berarti kita tidak akan dapat 100% perfection. Dalam masyarakat beragama akan ada yang lemah, ada yang murtad, akan tetap ada sampai kiamat. Jadi isu yang saya nak lihat di sini, adakah itu isu global, maknanya masyarakat keseluruhannya telah mundur, makin mundur. Saya tengok masyarakat kita maju dalam Islam. Jarang saya jumpa orang yang tak tudung sekarang. Orang minum arak memang tak jumpa. Dulu zaman kita tu itu berlambak. Maknanya bagi Cik Hei, bukan kerana kelemahan Islam dalam negara ini, begitu? Bukan. Itu kelemahan masyarakat menangani isu. Isu yang kecil, kita tak perlu bawa rantai gajah nak ikat kucing. Itu kesilapan. Dalam korporat, dalam politik pun sepatutnya begitulah, kita tak handle ini. Itu isu lokal saja, report polis boleh ambil. Maknanya kerana kita terlampau cepat react dan bertindak tak tentu pasal, begitu? Kita bertindak, kita bercakap Islam tu, tapi kita bertindak tidak cara Islam. So that is the first very basic. Kalau kita tanya orang bertindak yang bertumbuk tu, dia lekas ke pergi jemaat? Saya rasa tak juga. Dalam satu isu, setengah isu tu, dia very sensitif. Ini satu bidalan yang saya nak dengar sikit lagi. Maknanya orang yang bertindak cepat itu mungkin untuk pergi solat Jumaat dia tidak secepat itu, begitu kan? Maksud sayanya tidak orang yang begitu orang kata hebatlah makna dalam amalan agama tu. Kalau saya hebat agama, memanglah saya sensitif kalau hilang 5 sen dicuri. Perbuatan yang tidak bagus. Tapi kalau saya orang awam biasa, saya tidak faham mengapa nak pergi tumbuk, nak ambil video dan sebagainya. Dan Nabi sendiri tak buat begitu. Siapa lebih layak duduk di Okey. Jadi kalau kita nak tengok mengapa orang itu berlaku demikian, itu saya nak cuba pecahkan sikit. Mengapa orang itu sampai begitu? Kata babi kepada ni, babi kepada tu, babi kepada ni, dan sanggup dibunuh. Kalau mengapa sampai begitu dia? Belum lagi kita lihat pada reaksi kita ni. Kemungkinan dua perkara lah kemungkinan, sebab kita tak tahu. Kemungkinan satunya akalnya tidak betul. Keduanya ialah dia jahil lah. Dia jahil. Jahil. Orang jahil seperti Abu Jahal sebagainya tu sampai Cik Hei, ada orang kata dia ni ustaz. Tapi tak semesti orang jahil orang beriman. Mana tidak mesti ustaz tu tidak jahil, begitu kan? Pada serban, bukan duduk pada percakapan dia, ilmu yang dia cakap. Itu tak bukan begitu. Okey Cik Hei. Kita nak bagi peluang kepada orang lain kalau hanya nak cakap lagi. Saya tengok yang buka mikrofon dia Abdul Rahman, ada Dayang, dan siapa dia lagi yang kalau nak cakap lah. Kalau tidak kita boleh berpindah kepada isu kedua. Kalau siapa dia ingat, macam mana dia punya urutan? Ada berapa kes dah kalau siapa dia ingat daripada mula-mula lahir. Sampailah apa tu, mula-mula ada apa, ada budak Cina tu yang dia kata, saya pun tak ingat dah macam-macam tu. Okey, tadi Cik Hin telah mengaitkan perkara ini, maknanya masalah orang itu sendiri tidaklah merupakan persoalan asas. Mungkin dia gila, Cik Arun pun setuju tadi, mungkin dia berontak, mungkin dia dalam keadaan yang terdesak dan sebagainya, dan mungkin juga dia makan upah, begitu kan? Tetapi yang dipersoalkan oleh Cik Arun dengan Cik Him ialah reaksi orang kita apabila berhadapan dengan masalah seperti itu,
maka kita terus react tanpa melihat kepada kanan dan kiri, belakang, depan, seolah-olah itu adalah tanggungjawab kita seorang. Dan seolah-olah kita tidak mempunyai kerajaan. Ataupun kita rasa kerajaan kita cukup lemah dan masyarakat memerlukan kepada react kita secara individu. Atau macam mana? Saya sambung sikit, Prof. Silakan. Saya ambil dua peristiwa yang daripada Nabi. Satu Badui ni dia masuk masjid terus dia kencing. Apa Nabi buat? Umar nak pukul dia tak bagi. Biarkan dulu. Maksudnya cara Nabi itu memang bagus. Kalau tak silap saya ayat Al-Quran, siapa lebih layak duduk di Kaabah daripada Nabi. Sedangkan Abu Jahal ke siapa pergi rungkuk dia perut busuk ke atas Nabi. Tapi tengok Nabi react. Okey. Boleh faham. Maknanya sekarang ni persoalan bukan orang yang melakukan penghinaan itu. Itu juga satu persoalan, tetapi yang lebih perlu dilihat ialah bagaimana kita react, begitu kan Cik Ahim? Dia mengumpul orang sampai 2-30 lebih. Saya tak fikir mereka nak menentang agama kita. Mereka fikir kita bertindak salah. Yang dapat 40,000 untuk tebus diri tu. Dia fikir kita bertindak di luar orang kata batasan. Jadi mereka kumpul, ini orang kena nyaya bagi mereka lah, pandangan mereka, dan benda itu tak sepatut berlaku. Patutnya orang tengok Islam ni cantik cara dia, orang tertawan, bukan orang tengok ini cara Islam ni tak boleh lah, hingga mereka tak sanggup menderma kawan. Itu kita kena kaji mengapa begitu. Saya tak fikir mereka nak hina agama kita, tapi mereka fikir yang tindakan yang kita ambil tu, yang kita viral video tu, mereka fikir ini tidak betul. Saya rasa lah. Okey. Ada pandangan lain? Prof, Assalamualaikum Prof. Saya Salam. Menarik juga kalau kita tengok di sini. Saya lihat apa yang berlaku sebenarnya dia merupakan reaksi ataupun tindak balas daripada orang yang membuat itu kerana dia rasa tak senang dengan sesuatu. Kita tak tahu apa sebenarnya di sebalik yang dia tak senang itu. Maknanya sewajarnya kita perlu untuk memahami, mengenali apa sebenarnya yang menjadikan reaksi mereka begitu. Dia mungkin reaksinya datang daripada apa yang dilihat dalam media sosial itu sendiri. Lalu Prof, nanti soalan saya, adakah reaksi ini reaksi pribadi atau reaksi mewakili golongan atau reaksi yang susah kita nak pastikan? Saya lebih lihat reaksi pribadi. Dia bukan mewakili satu kelompok. Sebab kita tengok daripada personality mereka ini, dia tidak mewakili satu kumpulan sebenarnya. Dia mewakili individu. Bila dia mempunyai satu perspektif dia, dan dilihat perspektif itu sebenarnya menyebabkan ada satu bentuk tindak balas di luar sana yang dirasai telah pun melanggar perspektif dia ataupun dia punya persepsi dari pemikiran dia. Lalu dia membuat satu andaian-andaian dia sendiri, dan lalu dia sebenarnya lebih kepada untuk bukan nak menyalahkan agama, tetapi nak menyalahkan orang yang dilihat beragama itu. Lalu digunakan Islam menyalahkan orang yang beragama itu dengan menyalahkan agama. Jadi itu sebenarnya pada tanggapan saya, dia sebenarnya mewakili satu kelompok lain yang sebenarnya juga merupakan satu bentuk simptom ataupun satu bentuk yang ada di luar sana, yang di luar daripada mereka ini, yang juga mempunyai pemikiran yang serupa. Yang ini yang harus kita lihat bersama. Maksudnya apa yang perlu dilihat. Maknanya masih ramai lagi mereka yang boleh disifatkan sebagai sasau. Saya bersetuju gitu. Makna istilah sasau ini dalam konteks dia tidak tahu bagaimana dia nak menterjemahkan rasa dirinya itu. Adakah kepada orang atau kepada yang bersifat agama. Jadi nampak gayanya dia menggunakan instrumen agama sebagai bentuk untuk dia menterjemahkan rasa tak senang dia. Sebenarnya bukan. Dia nak cerita kepada orang. Jadi dia telah tersasar kepada agama. Itu yang sebenarnya yang terjadi kita lihat. Dia tidak tahu apa sebenarnya cara dia nak luahkan rasa tak senang itu. Jadi kalau kita lihat di sini, dia sebenarnya cuba meluahkan rasa tak senang kepada cara tindak orang yang beragama. Orang yang dilihat dalam konteks quote-unquote dia, orang itu orang agama.
Mungkin dia tidak orang agama dalam konteks ustaz, tetapi dia orang yang bertindak mewakili orang agama, mewakili orang yang bertindak sesuatu yang bersifat keagamaan ini. Jadi dia bertindak begitu. Kita lihat daripada dirinya, daripada dia, cara dia, itulah. Jadi oleh kerana kita tak faham dia, kita menggunakan istilah dia ni mungkin orang yang tak betul, orang yang salah sebagainya. Tetapi sebenarnya cara tafsiran agama dia adalah tindak balas daripada apa dilihat di luar. Sebab itu dia berlaku dalam bentuk yang serentak. Bila berlaku kepada viral pelajar seorang perempuan, ini dilihat oleh mereka ini. Mereka tak ada agama. Dilihat kepada orang yang lain. Lalu dia bertindak untuk merasai bahawa ada salah itu berlaku dari sudut agama. Padahal itu bukan agama. Prof, percaya kau tidak budak ni? Dia kata budak ni, dia ni tahfiz. Dia tahfiz. Budak perempuan tu. Dia hafal Quran. Saya tak percaya. Itu cuma sekadar andaian dia ataupun pernyataan dia untuk bersifat sindiran sebenarnya. Saya tak fikirlah orang yang begitu. Kalau kita lihat dari sudut cara penampilan itu, dia tidak mencerminkan hakikat sebenar lah. Orang agama ni kalau dia berlakukan demikian, dia mesti ada sesuatu masalah psikologi atau masalah psikik. Tetapi dia dari sudut realitinya, bila dia berada dalam posisi agama, dia tidak akan sampai kepada tahap itu. Melainkan kumpulan-kumpulan ini ataupun orang-orang ini, dia menggunakan instrumen itu untuk melihat sindiran. Dia menggunakan istilah-istilah sindiran semata. Kita kena kaji lebih mendalam lah. Betul ke tidak ada punya pernyataan itu. Okey. Terima kasih. Ada siapa nak bagi pandangan lagi? Ini dari segi mengikut Prof Syukri. Dia kata gejala ini gejala yang tidak terancang. Kemudian hanya react pada sesuatu keadaan yang dia rasa tidak selesa. Mungkin kita bertindak ke atas dia belum ni, ataupun keluarga dia, ataupun masyarakat kita mengamalkan atau mentafsirkan Islam dengan secara terlampau ketat dan sebagainya. Itu yang Prof Syukri kata tadi. Kalau saya boleh agaklah saya dengar suara tu Prof Syukri daripada UUM. Okey, ada siapa dia nak bagi pandangan lagi? Sekitar 2 persoalan, 3 persoalan tadi. Tidak ada? Okey, itulah saya merasa segan sikit untuk mengatakan tidak ada orang yang nak memberi pandangan dalam perbincangan ini, sedangkan dalam media kita begitu riuh sekali dan sampai seolah-olah seluruh masyarakat di Malaysia ini mempunyai pandangan-pandangan yang tertentu terhadap gejala-gejala seperti ini. Okey, siapa dia yang nak sambung lagi? Prof Syukri ke, Cik Arun ke, apa tu, Cik Heng ke? Cik Arun, silakan. Okey, terima kasih Prof Syukri. Saya lihat idea Prof Syukri itu memang ada kebenarannya lah. Sebab kita lihat sebagai react kepada yang sebelum ini, ya, kes budak perempuan ini, dan kemudian selepas daripada itu, ya, kemungkinan yang lelaki ini lihat kepada isu yang awal tadi itu, dia pun bangkit dengan keadaan yang sama juga. Tapi itulah kita lihat dia tu seolah memang mengambil risiko yang tinggi, ya, atas apa yang dia ungkapkan itu. Dan kita ada 33 juta rakyat Malaysia. Jadi ya, sudah pasti ya, ada beberapa orang, ya, mungkin puluhan, ratusan orang, ya, yang tidak sabar untuk memberi satu react ataupun tindak balas. Maka itulah. Cik Arun, kalau macam tu Cik Arun, seolah-olah puak-puak netizen ni, adakah kita rasa mereka ni orang yang macam tu, ataupun dia menggambarkan, mewakili masyarakat umum, netizen? Dia boleh jadi satu keadaan, maksudnya apabila ada orang menjual, sudah pasti ada orang yang nak membeli. Jadi kita tidak boleh seolah bukanlah kita tidak boleh menghalang, tetapi kesempatan yang ada itu telah membangkit satu keadaan yang amat marah
ya di kalangan netizen ini, ya. Tetapi kalau kita lihat selepas daripada video yang yang berdarah itu di Kelantan pun semalam ada juga seperti itu. Tetapi pihak berkuasa dengan cepat, ya. Jadi bila wujud video yang seumpama itu, pihak berkuasa ya secara drastik ya telah mengambil tindakan. Jadi dia tidak. Encik Harun. Ya. Nampaknya kalau nak suruh pihak berkuasa tendok cepat, dia pukul dululah. Atau macam mana? Ini kita kemungkinan itu pada pandangan, tetapi kita tidak tahulah sama ada benda yang negatif ini, ya. Sebab apa? Sebab kalau kita tak pergi dulu, ya, pihak polis datang, ya, jadi bawa ke mahkamah, pusing-pusing sebagainya akan terlepas juga. Jadi dia kata sebelum polis datang, ya, kita ambil tindakan dulu. Jadi kefahaman itu mungkin berlaku di kalangan masyarakat. Maksudnya adanya pemikiran seperti itu, ya. Jadi kadang-kadang dia juga boleh kata, dia kata polis seolah-olah melengah-lengahkan biar orang awam ambil tindakan dulu. Ini kata-kata yang kita lihatlah dalam kes-kes yang kebelakangan ini dan sebagainya itu, ya, dalam keadaan yang seperti itu. Tapi ini bukanlah satu benda yang seharusnya kita jadikan satu bentuk pemikiran. Okey. Ada siapa dia nak bagi pandangan lagi? Jadi mengenai tanggapan masyarakat kita ni, maknanya seolah-olah beberapa orang yang sudah bercakap itu, masyarakat kita terlampau cepat react sehingga mereka tidak begitu sedar kerana marah sangat itu bahawa mereka bukannya pihak yang berkewajipan untuk menyelesaikan dari segi tindakan secara fizikal. Tetapi juga ada kebimbangan pihak mereka. Kalau mereka tidak react macam seperti itu, ada kemungkinan juga keadaan seperti itu akan berlaku dan begitu sahaja tidak ada sesiapa yang ambil tindakan. Itu yang mungkin juga kita perlu bincang macam mana dari segi cara kita berfikir secara yang agak komprehensif lah. Okey. Saya sambung sikitlah Prof. Tak ada. Ya Cik Heng, dah sampai dah. Okey. Dah sampai kat rumah. Sebab itu saya kata saya lebih suka kepada asas tu dulu tadi. Jadi yang pertamanya kita berbincang ini agama. Agama itu senang. Iaitu hak dan batil. Tak boleh lagi. Kalau kita bercakap politik macam-macam kita andaya orang itu orang ini orang ramai, itu tak boleh dipakai. Kalau salah sejuta orang satu dunia pun tetap salah. Itu agama. Dia ada hak dan batil. Jadi bila kita bercakap agama, kita telah katakan menghukum ataupun mengatakan dia itu salah agama. Itu saya tak nak persoal. Cumanya cara kita bertindak tu, kita tahu ke dia tu waras atau tidak dan apa keadaannya. Kan? Kita tidak dalam beragama itu, kita tak boleh pergi dekat misalnya prostitute yang say, kamu ni salah. Dia akan tanya, you do not know who I am, what I face. Saya pun kalau boleh nak jadi macam kamu. So maksudnya latar belakang itu penting. Dan cara kita bertindak juga mesti mencerminkan kita orang beragama. Kalau kita nak bercakap agama. Itu maksud saya. Jadi kalau kita bercakap agama tapi kita berbahas berhujah, argument based on politics, tak boleh lah. Ini orang awam ini dan sebagainya. Agama itu tetap ada caranya. Walaupun dia tu dalam perang bunuh rakan, saudara, bapa kita, tapi dia perlu diadili. Itu agama Islam, keadilan Islam. Okey. Jadi saya lihat di sini itu reaksi orang itu juga tidak mengikut saluran agama. Dan kita nak menegak cakap agama. Itu maksud saya nya. Asal. Okey, Cik. Datuk Nordin. Assalamualaikum Prof. Salam. Saya Muhammad daripada Al-Ustaz. Saya nak saya bagi pandangan. Bolehlah, dah kita jemput ni bolehlah, tak payah minta lah. Dah saya mempelawar dah nak cakap tadi saya. Saya nak memandangkan
kita orang Melayu ni sebut kata Melayu je Islam lah. Daripada Bani Tamim, Bani Jawi dulu lagi. Kita kata Hantuah kata Melayu takkan hilang di dunia. Jadi macam mana? Melayu macam mana sekarang kan Melayu yang tidak beriman, tidak beratikat atau tidak tauhid. Cuma kita ni banyak yang Melayu yang daripada Baka atau Pusaka yang tidak mengkaji, buat kajian sampai walaupun dilahirkan oleh keluarga yang Islam, tapi dari segi pendedahan agama, baik di segi terutama segi akhlak. Jadi daripada dalam sistem pendidikan kita pun, falsafah pendidikan kita tidak menuju kepada akhlak dulu ataupun kepada adab ataupun kepada agama dulu. Jadi inilah satu daripada sebab-sebab yang terjadi ni. Tapi orang Melayu ni walaupun dia tak kuat agama, tapi jangan cabat dia dalam bentuk agama, dalam bentuk menghina Nabi atau membakar Quran, dia marah sangat. Sebab Melayu tak ada satu bangsa di dunia yang satu bangsa yang ada hanya Islam saja, yang tahu satu agama saja. Dalam dunia ni tengok Melayu ada berislam. Itu yang menjadi satu uniqueness kepada bangsa kita Melayu ni. Dia pantang sangat orang walaupun dia tak semayang. Jadi mengikut Pak Long, ini reaksi yang biasa dalam masyarakat Melayu. Begitu kan Pak Long? Ada bukan, dia masyarakat Melayu yang unik. Yang unik. Semua kita sekarang ni kita kena perbetulkan supaya kita lebih memahami agama di segi akidah, membetulkan tauhid dulu, membetulkan akhlak tu, atau adab. Itulah yang saya rasa. Tadi macam ni Pak Long, persoalannya apabila ada gejala seperti ini, maka bagaimanakah masyarakat kita perlu bertindak? Mungkin dengan secara yang tersusun, kemudian berkomunikasi dengan pihak berkuasa ataupun memberi pandangan-pandangan yang begitu, saya pun tak faham lah macam mana saya nak sebut semula yang Cik Him kata tadi, dia tidak bertindak secara sembrono, begitu kan? Jadi kita ada dua kes ni, ada kes berbeza. Kes budak perempuan tu tak kena pukul, tapi kes yang ada janggut itu kena pukul. Jadi macam mana apa tu Pak Long kata ni? Yang mana satu ni? Kes budak janggut ni dia mencabar, maknanya dia mencabar orang supaya pukul dia. Dan lagi dia menghina tu dan dia mencabar tu yang buatkan netizen marah. Saya tak tahu macam tu, tapi kadang-kadang kalau kita tak ajak orang ni, orang macam ni dia akan menjadi contoh benar lain pula. Orang yang akan berani lagi. Jadi kita kadang-kadang kita hukuman kita ni mengajak orang ni supaya jangan berani sangat. Jangan terlampau juh sangat orang Kedah kata. Jangan terlampau orang tadi dia rasa lebih hebat, dia boleh kata apa. Jadi dia kena hormat undang-undang, hormat pada pandangan masyarakat duduk dalam negara ni. Walaupun dia tahu kata benda tu tak betul, dia kena terima benda ni secara walaupun dia ni. Tetapi kita sebagai walaupun termasuk pemimpin, kan pemimpin kita ni kadang-kadang dia mengajak kita supaya lebih penting kepada kebenaran, kepada fizikal punya ni. Kita tak pandang pada segi keperluan emosi kita, kepada keperluan rohani kita. Kita tak ada situ. Baik kita tengok beberapa kajian sekarang banyak yang tak ada payah cari orang yang tak rasuah. Termasuk yang menghisap rokok dan sebagainya. Sedangkan Islam kata rokok memabukkan. Tapi ada tok guru yang hisap rokok. Ini sentuh tok guru hisap rokok ni. Okey. Silakan. Ya, tapi Pak Long buat kajian. Di segi kita kena buat ada bandingan dengan agama lain juga. Yang penting dalam kita ada iman dan kepercayaan. Yang penting kita bahagia, tenang fikiran kita dan mencukup apa yang kita ada kepercayaan kita, iman kita. Tauhid kita. Kalau semayang tengah terbalik pun tak ada iman, tak ada kualiti. Tidak kepada hakikat dan tak apa kita ni tak belajar tasawuf langsung. Dalam Islam ada tiga ilmu yang dia usul fiqh dan tasawuf. Tetapi beberapa orang yang ni kebanyakan yang buatkan tubuh agama ni dia tahu dari segi ibadah saja, dari segi fiqh saja.
tetapi lemah dari segi tauhid atau atikat dan tasawuf. Okey. Jadi apa yang kita perlu berkata buat, kita panggil sepatutnya lain kali ada benar yang ada perkara yang macam berlaku, kita panggil kaunseling dulu. Kaunseling secara agama. Sebab manusia ni kita boleh pancing balik kasih sayang. Banyak manusia yang kehilangan. Saya ingat budak ni dia kekurangan kasih sayang. Mungkin bapa dia sebagai seorang ustaz, seorang ustaz sekolah, dia boleh mampu beli bagi dalam bentuk kebendaan, tetapi dia kasih sayang mungkin dia orang tahu dia kekurangan ataupun dia tidak ada kasih sayang, mendapat kasih sayang. Reaksinya. Okey. Kasih sayang. Orang pun tak tahu. Ini yang menjadikan kita. Okey Pak Long. Okey Pak Long. Kita ada siapa dia nak bagi pandangan lagi? Ada orang nak bagi pandangan lagi ataupun nak sambung pandangan yang dulu dia? Okey. Jadi soalnya sekarang ni, jadi tindak balas masyarakat tu kita rasa dah kita bincang dah sikit. Datuk Nordin nak kata apa, Datuk Nordin? Ya, Datuk nak tambah sikit ya, Datuk. Tambahlah. Ya, pasal penghinaan tak Islam ni, ya. Memang kita tak boleh terima sebagai orang Islam kalau hina terhadap agama kita kan. Begitu juga dengan orang lain. Orang Islam pun, orang Kristian ke, Yahudi ke. Terus siapa menghina agama dia pun marah dia lah. Ya. Bukan sekali kecewa, memang marah lah. Ya. Tapi isu sekarang ni yang saya nak buat satu persoalan penghinaan terhadap Islam yang berlaku di Malaysia ni. Soalannya, kenapa perkara ini berlaku? Ya. Itu soalan besar sekali bagi saya lah. Betul kita hujah. Ya. Jadi dari segi tindakan kita mengutuk, menghukum semua tu, kadang-kadang itu adakah kita overreact dan sebagainya. Khususnya yang perempuan yang buat video tu, hari ni saya tengok berita dia buat gambar bahagian syariah pun Nabi tidakkan juga lepas ni kan. Jadi nampak isu seperti ini tu berbagai-bagai tindakan yang non-Islamik ni dilakukan, dilakukan oleh kerajaan. Ini dalam konteks Malaysia dah tu, bukan perkara antarabangsa kan. Yang kita tengok perkara ni hina Islam tu, kita tengok macam di Sweden pun berlaku, ada kan. Islam. Tapi kenapa penghinaan terhadap agama lain kita jarang dengar kan? Tak tahu lah pun. Masa setahun ni adalah kita tengok ada di mana dunia ni, di London ke, ada orang hina terhadap Kristian ke, Yahudi ke. Kenapa mereka itu tak berlaku? Tapi bagi kita orang Islam berlaku worldwide dan yang banyak sekarang ni khususnya di Malaysia. Itu Datuk Nordin kena jawab lah. Ya, mengapa berlaku? Tapi saya ingat tu pandangan banyak dah bagi tadi. Saya lihat konteks yang lebih besar lagi lah Datuk. Konteks in big picture tu maksudnya bagaimana kita nak buat satu supaya orang menghormati agama Islam. Maksudnya kita pengguna Islam di Malaysia ni. Jadi saya rasa kalau orang hormat kita, orang Melayu Islam khususnya atau orang Malaysia yang umat Islam, kalau netizen hormat, saya rasa tidak ada tanggap elemen nak hina terhadap Islam pun. Itu pandangan saya lah. Jadi kita nak ubah perspektif penghinaan ni. Bagi saya kita kena ubah dari segi rakyat Malaysia sendiri yang orang Islam khususnya lah. Bagaimana kita menunjukkan agama itu lebih mulia, ya, menurut nilai-nilai yang baik dan sebagainya. Ya, jadi saya ni bila buat isu apa-apa Datuk, saya akan relate back to politik lah dan pemimpin Datuk. Jadi saya tak mau buka perkara tu lagi lah kan. Isu negara ni based on pemimpin lah. Apa penting untuk membuat satu keadaan di Malaysia kita nampak kaum Islam ni dihormati. Ya. Untuk rakyat Malaysia walaupun rakyat ni bukan orang Islam, dia hormat. Bila hormat tu orang tak kata ikutan Datuk, macam manusia jugalah dari segi bukan agama pun. Kalau orang tu dihormati, jadi kita tak kata ikutan kat dia kan. Jadi kalau seorang tu tak hormati, banyak macam orang kata kat belakang lah, kau tak depan pun. Adakah kes-kes ini masih merupakan kes terpencil ataupun kes yang disusun dengan begitu rupa oleh pihak-pihak tertentu, ada perancangan yang tertentu dan sebagainya? Saya rasa yang berlaku di Malaysia, konteks Malaysia berlaku ni tak tersusun. Saya setuju dengan apa tadi 2-3 orang sebut dah, Cik Arul sekali kan, bukan tersusun. Ini bagi saya impromptu lah kan. Tanpa fikir panjang, tanpa fikir sensitivity. Bila dia pergi kelab seperti itu, dia rasa sebagai satu joke, sebagai satu hiburan kan. Jadi secara tak langsung kan. Kadang-kadang macam jenaka, dia pergi itu
pakai tudung. Ya. Kemudian pergi buat naka di kelak jenaka tu. Macam tak ada tempat lain dia nak lepaskan perasaan dia. Ya, jadi kalau kita segi konteks negara tu, nggak segi sosial dan sebagainya, kita kena lihat juga kenapa dia berlaku kepada apa gadis tersebut, kenapa dia buat sesuatu seperti itu. Jadi kita kena lihat background dia. Jadi saya harap dia buat gambar ni bila apa tak buat nak dakwah dia tu, jangan dakwah begitu saja. Kita find out what went wrong with her. Kita bagi satu pengajaran bagi dia. Saya nak jawab gambar buat bagi satu pengajaran bagi dia, bukan untuk hukum. Kalau hukum tu punitif, bagi saya tu kurang bagus lagi lesson gambar ni. Ya, buat satu yang kita apa untuk memberi pendidikan kepada dia. Bolehkah jawab gambar buat satu begitu? Jadi ini tindakan saya yang lebih ada peraturan di apa JAKIM ke Jabatan Negara pun ada. Ya. Jadi tapi tak tahulah, nanti kita bincanglah. Ya, kita tengoklah apa tindakan ni Mahkamah Syariah nanti kan. Jadi satu lagi saya bangkit macam kita orang Melayu Islam kita lah. Kadang kita sensitif tak waktu bukan kesemuanya. Contohnya macam orang Melayu ni, dia kalau kata daging babi tu memang very strict. Tapi bila kata alkohol semua tu dia kurang sikit. Jadi semua ni kan kata rasuah. Itulah saya nak makik politik tu, rasuah dan juga pemimpin yang berbohong, yang cakap tu fitnah sebagainya. Tapi sekarang ni tak sedap nak sebut lah sebab dah berkait-kait dengan politik dah. Ya, sebab itulah aku Datuk macam bagi related to politik, sangat banyak poin nak bangkit lagi lah. Ya, banyak perkara lah. Yes, ya tu ya. Okey, terima kasih Datuk. Ada siapa lagi yang ya, Datuk. Ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Tuan Haji Razali. Datuk, balik pada kes yang berlaku di Comedy Crack House tu, yang melibatkan Amy dan Alex. Jadi saya pada apa yang saya dapat tahu bahawa insiden ini sebenarnya telah berlaku sebelum itu, tetapi ianya tidak melibatkan penghinaan agama, tetapi ianya melibatkan soal buat jenaka melibatkan bangsa Melayu, juga jenaka dalam bahasa Tamil yang kata orang mempersendakan orang Melayu. Ini dilakukan oleh pemilik bersama. Saya sendiri telah menonton 3 video dia. Ya. Bukan, 3 video dia. Walaupun budak perempuan, budak couple tu lah. Bukan budak couple ni, pemilik bersama komedi Crack House tu. Oh ya, begitu. Dia sendiri kata orang mempersendakan bangsa dia, bukan, dan negara dia sedikit. Bukan, itu yang saya dapat tahu. Jadi balik pada kes Amy dan juga Alex ni, sebenarnya mereka ni terdiri dari satu golongan. Dan punca yang saya dapat tahu pula, tempat itu memang sebenarnya sebagai port. Tetapi walaupun tidak serius, tetapi kata orang port ini adalah terdiri daripada satu golongan Melayu Islam dan bukan yang Islam. Melayu, bukan maksud saya orang bukan Islam dan bukan Melayu. Jadi mereka ni yang bunyi kata orang cita rasa yang sama. Mereka jadikan tempat itu sebagai comedy house lah. Tetapi yang duka citanya, ianya melibatkan orang Melayu Islam yang menggunakan ianya sebagai platform untuk mereka meluahkan mereka punya kata orang sentimen dan juga termasuk agama. Jadi Amy punya kes itu adalah sebagai tip of the iceberg. Saya dapat tahu daripada satu kawan, baru lagi saya dapat tahu pada hari Jumaat yang lepas. Bila saya kata kepada dia, saya besok akan hadir satu dakwah melibatkan golongan etis. Jadi dia kata etis? Dia kata yes. Dia kata why etis? Dia kata yes, because etis is considered a very serious issue. So dia kata, I was there. So saya tanya dia, what do you mean you was there? Dia kata, yes, I was in the group. And he's about almost 50. He's about late 40s lah. This person. And dia kata, I'm lucky that I'm back. I managed to retract back. I managed to be what I am now. Because I was in the group. And this group is quite big. And they are centered in one, kata orang, satu pulau Peranginan. Bukan? And so ianya sebagai port.
Kalau grup-grup dari KL bila nak pergi cuti, mereka ke sana dan they enjoy themselves lah. So this is considered very serious issue. So balik pada kes Amy dan Alec, mereka dapat raise fund. Jangan kata 40,000, 400,000, even 4 million they can raise within short period. Why? Because they are not using kata orang dapatkan fund daripada Malaysia. They can get fund from overseas easily. And kita tahu gerak-gerakan yang Kristian, gerakan yang lain, yang anti-Islam, anti ini sebagainya, memang banyak. Mereka ada fund. So it's so difficult to get the money, that much money. So this is the thing. This is something yang very serious yang kita perlu tengok. So cuma yang satu lagi ulas yang saya nak ulas Datuk, balik pada kes tadi. Kita punya ini bila terjadi satu perkara, ini soal crisis management. Pengurusan krisis. Apa yang patut dilakukan? Of course, saya kata orang ini bukan bidang saya. Tapi dalam soal crisis management ini saya sedikit belajarlah. Bukan dalam bisnes dan sebagainya. So balik pada soal ini, ianya pada saya kita kena tengok dari segi perspektif apa yang patut dibuat oleh individu. Kumpulan. Ini kumpulan ni macam majlis dakwah negara dan sebagainya. Ini sepatutnya dipikirkan apakah tindakan bersama dan patut dilakukan berhubung dengan isu-isu yang berlaku ni. Dan satu kejutan yang saya diberitahu oleh rakan ini, dia kata this group atheist ni sebenarnya very big. Dia kata those who are the age between 25 to 50 yang terlibat umur 25 hingga 50 tahun. 25 kerana mereka ni bekerja independent, tidak lagi duduk dengan ibu bapa, dengan parent, they are on their own. So mereka kata orang bebas. Dan kemudian mereka hanyut. Kalau dia tidak patah balik pada umur 40-an, dia akan hanyut terus. This is what happening. This is something need to be looked into. I'm not making okay, dia punya size, dia punya volume tu boleh agak berapa banyak, berapa besar? Oh, saya tanya itu. Datuk, saya tanya, what is the average numbers? Dia beritahu saya 30%. Saya kata, what? 30% daripada Islam? Mula dia kata, ya. Saya kata kalau Islam 30%, kita tahu berapa jumlah Islam? 18 hingga 20%, 20 juta. Kalau 20 juta, 30% daripada 20 juta is berapa? Quite big. Dia kata, no. Dia kata, it's the ages between 25 hingga 50 tahun. So, this is the grouping dia. Yang ramai yang terlibat dalam gerakan tersebut. So dia adalah sebut nama-nama yang lain termasuk yang lawyer tu dan sebagainya kan, yang mana kita tahu kan. So this is the issue here. This is something seriously need to be looked into. Okay. Kalau begitu, maksudnya kita sedang berhadapan dengan satu gejala sama ada dirancang atau tidak, tetapi begitu berkembang dalam masyarakat kita. Dan kita harus menangani bukan sebagai kes individu. Setuju sangat, Datuk. Dia tu bukan dirancang, dia terjadi tetapi ada unsur-unsur luar yang membantu. Ya. Dan memesongkan. Biasa kita bercakap kerana dunia sudah menjadi sempit, tanpa sempadan, dunia tidak lagi. Jadi maknanya proses westernisasi, kristianisasi dan sebagainya berlaku dengan secara yang melebar. Betul, Datuk. Betul sangat. Okey, nanti saya nak minta orang lain. Bolehkah siapa dia ulas ni? Tuan Haji ke, Datuk ke, Razali? Haji Razali, Datuk. Haji Razali Muhammad ni. Siapa dia nak ulas? Tadi kita mempertegaskan bahawa ini kes individu yang agak terpencil. Tapi Tuan Haji Razali membawa satu teori bahawa berasaskan kepada data dan pengalaman empirical yang beliau ada, menunjukkan bahawa memang ada satu golongan seperti itu. Ini kalau kita bercakap tentang LGBT, kita bercakap tentang macam-macam lagi. Maknanya sedar tak sedar, ada dalam masyarakat kita satu golongan yang perlu dilihat dengan secara serius. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Pak Long nak tambah tentang Pak Long, macam mana? Apa yang Tuan Haji Razali tadi.
Saya pernah dengar dan orang pun macam bagi warning kat saya, dia kata banyak orang Melayu kita yang dah dikristiankan. Apa yang selain daripada free thinker. Banyak yang berlaku dalam ajar tengok. Yang mana apa Yabdi yang tak semayang Islam tapi tak pernah semayang. Tapi dia masih merasa Islam, dia masih Islam tapi dia tak semayang. Dia tak pandai, tak kerti semayang. Apa lagi yang tak boleh baca Quran pun tak tahu. Bila sekarang ni tulisan Jawi dah hilang sejak 2 hari buang dulu ni. Banyak orang Melayu tak kerti baca Jawi. Apa lagi nak baca Islam, nak baca ni. Jadi dengan sendirinya Melayu sekarang ni tak boleh, bukan macam Melayu dulu. Dulu Melayu dia walaupun dia tak semayang sebagainya, dia masih hormat, dia masih hormat pada tok guru. Sekarang tok guru orang tak hormat. Ini yang menjadi gejala yang mungkin pemimpin kita. Pak Long, pasal apa orang tak hormat ke tok guru sekarang? Sebab dia nampak tok guru tak bagi contoh yang baik. Tak bagi memberi sesuatu. Sebab dalam sistem pendidikan kita, apabila kita kau boleh nak jadi menturki walaupun dia dirosakkan oleh Kamal Atatürk, tetapi bila datang Erdogan, dia boleh pulihkan balik negara jadi sekarang ni dia telah menjadi satu negara yang paling hebat yang menggunakan Islam untuk nanti Pak Long, kita bincang isu akhir, nak melahirkan seorang Erdogan di negara kita itu bincang lepas ni ya. Satu lagi, kita dia pun melihat Islam macam tak ikut gajah, macam orang buta tengok nampak gajah. Yang mana yang bila dia pegang gajah, dia pegang belalai, dia kata gajah macam tali. Yang mana pegang kaki dia kata gajah tu macam tiang. Kalau pegang macam dia kata macam dinding. Jadi mana tak ada satu skop, tidak ada satu apa. Maknanya ada kelemahan di mana-mana yang agak menyeluruh. Nanti kita memegang sesuatu benda yang itu. Terima kasih. Siapa dia nak ulas lagi? Datuk, saya cuma beri pandangan sikitlah. Ada dalam satu sisi bila ada reaksi daripada kalangan masyarakat Islam terhadap isu-isu macam ni, dia menterjemahkan betapa semangat keislaman itu tinggi dari kalangan masyarakat, walaupun kadang-kadang cara dan gaya itu memberi juga impak negatif balik kepada istilah nama Islam, nama agama itu sendiri. Nanti dah Prof, saya nak perincikan yang ditimbulkan oleh Tuan Haji Razali tadi, iaitu ada satu kalangan yang bilangannya cukup besar. Saya melihat Prof, saya melihat begini, bahawa dalam dunia yang bagi terbuka dengan dalam konteks tidak ada sempadan di antara mana-mana negara, dan itu mesti akan wujud. Maknanya ada satu kumpulan yang akan cuba untuk menguasai mana-mana pihak. Kalau kita lihat dari konteks itu, seperti kita melihat Islam yang berkembang di luar negara. Begitu juga keadaan orang yang bukan Islam, khususnya mempunyai ism yang berbagai. Mereka juga mempunyai tendensi yang sama. Jadi apa sahaja yang dibuat oleh individu, mereka akan support, akan memberikan perancangan. Jadi support itu mungkin dalam bentuk yang tidak secara direct, mungkin indirect. Maksudnya dengan orang like banyak, dengan memberi sponsor yang kemudian yang berlaku, itu memberikan daya tarik kepada orang yang untuk turut serta melakukan hal yang sama, dan ini akan didokong oleh orang-orang yang memang punya tendensi begitu di luar sana. Jadi itu mungkin berlaku, dan kita tidak nafikan itu berlaku, itu wujud. Cuma dalam satu sisi yang lain, Datuk Prof, apakah di antara instrumen kita yang kita susun yang boleh untuk mendekati hal-hal yang sedemikian? Itu nanti kemudian. Bila kita tengok fakta dulu. Jadi dari segi fakta ni, maknanya dua kemungkinan itu adalah. Mungkin ini kes terpencil, tetapi jangan kita lupa bahawa di samping kes yang kita anggap terpencil ini, ada satu fenomena yang perlu kita beri perhatian, iaitu hasil daripada keadaan semasa dalam masyarakat kita dan dunia. Ada golongan yang betul-betul yang disebut oleh Tuan Haji Razali sebagai satu golongan etis yang bencikan agama. Saya setuju sangat itu. Saya setuju. Bahawa kumpulan-kumpulan ini dia wujud, dan kewujudannya tidak dinafikan. Mereka akan support sepenuhnya hal-hal yang boleh memberikan keuntungan, sebab mereka perlu kepada kumpulan yang beri pendukung mereka dalam setiap negara. Jadi kewujudan ini mereka akan lihat, mereka akan perhati, mereka akan ambil berat. Di apa-apa yang berlaku sekarang, misalnya isu-isu yang berlaku ni,
mereka tidak akan pandang enteng. Mereka akan turut serta untuk memberikan dukungan dan sokongan secara langsung kepada kumpulan ini, kepada bentuk-bentuk begini. Okey, kalau begitu saya minta izinlah, maknanya mungkin yang dua kes ini kes terpencil, tetapi jangan lupa bahawa di belakang sana ada satu benda yang perlu kita beri perhatian. Okey, sekarang ni cuba kita pergi macam Prof Syukri kata tadi. Apa yang sepatutnya kita lakukan? Pertama sekali, masyarakat umum, yang begitu juga pihak kerajaan, agensi kerajaan dan sebagainya. Kita ada JAKIM, kita ada YADIM, kita ada IKIM, kita ada ISTAC, kita ada macam-macam lagi agensi-agensi kerajaan dalam masyarakat kita. Apakah mereka mempunyai satu perancangan yang jelas apabila sudah melihat apa yang berlaku di hadapan kita, ataupun mereka akan memberi peranan yang lebih besar kepada orang awam untuk bertindak sendiri, ataupun mereka mempunyai pendirian untuk bersikap sangat sederhana, biarkan si loncai terjun dengan labu-labunya. Macam mana ni? Saya sambung sikit, Tok. Boleh. Okey, baik. Saya ingin mengulangi yang saya cakap awal tadi, bahawa perbincangan agama tidak sama dengan cara berhujah politik. Okey. Agama ini jelas, ada wajib, halal, haram, harus. Okey. You fall in lima ni, buat apa-apa. Jadi kita nak bertindak tu ikut kepada lima. Saya juga nak pergi kepada lihat agama. Prophet Nabi Muhammad SAW manusia terbaik. Mengajarkan agama terbaik. Mengapa dunia 80% tidak Islam? Dan mengapa tidak dikatakan Muhammad itu atau Nabi itu gagal? Sebab Nabi sempurnakan apa yang ditugaskan mengikut garis Islam. Nak masuk, tak nak masuk, itu bukan kuasa Nabi. Jadi begitu juga kita ni, kita banyak persoalkan orang lain. Itu politik. Kalaulah satu dunia ini murtad, kita Islam, kita tak masuk neraka. Itu jadi persoalannya kita kena tanya diri kita, itu penting. Kita selalu persoalan tu orang ni, diri kita tak ada, itu politik. Orang lain itu politik, diri kita. Pertama saya nak tanyanya ialah yang membesarkan ini orang yang membawa berita. Mereka tak ikut Islam. Orang tu buka tudung aurat, nampak lutut, nampak paha seksi, bagaimana dia boleh tular benda macam tu? Saya tak berani. Walaupun saya terima, saya tak hantar. Ini Islam. Benda kadang-kadang kita nak buat Islam, kita nak pergi jemaat, tapi kita halang kononnya pasal nak jemaat tu, tak apalah kita parking kereta tengah jalan. Polis pun nak saman, nanti apa jadi politik. Jadi itu asasnya. Jadi seterusnya kita kena soal ialah kita. Banyak kita bercakap orang Islam macam orang Melayu kan. Berapa Cina yang kita pergi cakap dua patah dakwah? Tak ada saya rasa. Sangat jarang. Ini satu kesimpulan yang telah dibuat dalam perbincangan demi perbincangan yang kita buat dalam Majlis Syura Dakwah negara kita. Maknanya dakwah kepada orang bukan Islam itu tidak menjadi budaya kepada orang Melayu. Ya. Itu saya boleh buat kenyataan. Kesimpulan yang dibuat oleh para pendakwah kita. Dan kita bercakap sini nak pergi pukul marah semua ni perjuangan. Tapi perjuangan apa yang asas pun kita tak buat. Itu saya nak soalkan ialah balik kepada diri kita ini, what we should do as individual. Itu penting. Dan macam benda berlaku ini, bunga-bunga dah ada, orang tu memang tak betul gini, tak semayang sebagainya, siapa pergi dakwah dia? Orang ni dah bekerja kelab gini-gini. Tapi kalau disoal itu, yang ambil gambar itu apa ikhlas matlamatnya? Saya rasa bukan kerana dakwah. Ikhlas. Yang ni yang budak perempuan tu mengikut kita fahamnya apa tu, tak tahulah, takut boyfriend dia ke dia tu yang sebarkan. Yalah, betul lah dia sebarkan, tapi dia pun limited scope macam saya lah. Siapa dia yang melanjutkan sebaran tu? Pergi satu Malaysia. Jadi maksudnya reaksi orang Malaysia itu sendiri. Kita bercakap agama, sedangkan gambar itu gambar perempuan yang tahu aurat. Kita kena soal, hari-hari kita kena soal apa kita nak buat ni, ada pahala atau dosa. Dia tak ada tengah tu.
tu di tengah tu tak ada, dia tak ada in between neraka dengan apa dia ni syurga. Dosa pahala tengah tak ada. So every day kita soal sebelum kita buat ni, kalau aku tular ini, is it dosa atau pahala? I don't think so, because Melayu sekarang, maaflah, pada pandangan saya telah dibudayakan oleh cara politik. Yang cara politik memang sekarang tak tahu akidah di mana. Tolak aja asalkan politik itu dahulukan. Itulah saya rasa persoalan pertamanya. Kita dan budaya kita ni, budaya Islam yang kita nak bawa ini, adakah itu yang kita sudah jati pada diri? Jika asas ini tidak ada pada individu, maka maknanya kita tidak mempunyai suatu perancangan yang jelas. Sama ada kita ini individu atau kelompok atau masyarakat. Begitu kan? Ya, kalau dia beginilah, kalaulah masyarakat itu maju, individu itu maju, masyarakat maju, kerajaan maju, negara maju. Dia tidak ada kerajaan maju baru membawa kepada rakyat maju, tak ada. Yang memajukan ialah unit masyarakat itu. Ibu bapa, anak dan keluarga, terus kepada masyarakat dan terus kepada daerah dan sebagainya, begitu. Jadi kita ni di asas itu tidak begitu seperti yang kita cakap Islam yang kobar-kobar tu, tapi dari segi amalannya jauh daripada itu. Okey. Jadi saya rumuskan bahawa saya tengok timbulnya isu ini satu perkara positif, sebab kalau tak timbul ini kita tak tahu. Kita tak perkenalkan apa salah kita. Ada saya dengar kawan saya daripada Indonesia, akibat daripada adanya gerakan kristianisasi yang agak berkesan di Indonesia sekarang telah menyebabkan orang Jawa begitu kuat memperjuangkan Islam. Itu pun macam satu sokongan kepada Cik Him punya pandangan lah. Saya bawa satu lah, barangkali ramai dah tengok cerita Mak Kilau. Saya tertarik kepada dua perkara dalam cerita Mak Kilau. Orang asas fundamental. Awal karib dia tu nak bertindak, dia kata jangan terburu-buru, itu nombor satu. Kedua, kita kalau tak pasti dan sebagainya, jangan. Dua tu. Tapi bila orang yang tengok filem tu balik kepada WhatsApp politik, lentang punggang, hilang semua. Sekarang ni masih masyhur lagi ke Mak Kilau dah habis dah? Masih ya. Okey, siapa dia lagi nak bagi pandangan ni bagaimana sepatutnya kita bertindak? Cik Hin telah menyebut, Cik Ibrahim lah, saya pasal bunyi ada slang Kelantan, kita panggil Cik Hin lah. Ada menyebut bahawa masyarakat kita perlu mempunyai adab dan mempunyai cara yang jelas bagaimana bertindak dalam hal-hal seperti ini. Tapi kerajaan bagaimana? Kita ada banyak agensi kerajaan, ada banyak kerajaan sendiri, kerajaan politik, kerajaan pentadbiran. Kerajaan, saya sambung sikitlah, Prof. Kan? Kerajaan ini satu pertubuhan. Satu pertubuhan ini dia tidak sama dengan individu. Dia structure decision making and structure action. Dia tak boleh hakim tu tengok tangkap masuk jail, tak boleh. Kena proses dan sebagainya. Maka kita kena lalui proses. Dan jika proses awal itu silap, misalnya proses bertindak itu report, ambil gambar, report kepada polis. Itu asasnya bukan di kerajaan, di masyarakat. Jadi kalau asas itu tak betul, maka pergi ke atas pun dia akan begitu juga dalam. Maknanya kita orang awam ni setakat report, itulah. Kita sedar pertamanya, kita sedar itu tugas kita. Siapa yang lihat benda tu kena mungkar, maka nahi mungkar. Dan dia juga kita kena faham bahawa Islam tu mengajar kita nombor satu sekali sabar. Jangan bertindak walaupun si Baduin tu pergi kencing ataupun walaupun orang hukuk kepada Nabi najis, dia sabar. Sebab tujuan dia bukan nak marah orang tu. Tujuannya nak dakwah orang tu supaya balik ke Islam, itu lebih penting. Okey. Jadi Cik Hin, ni saya tengok Tuan Haji Razali minta nak bagi komen sikit. Macam mana Tuan Haji? Yes, Datuk. Saya nak rujuk pada percakapan Datuk berhubung dengan peranan agensi kerajaan.
dalam isu-isu yang kita bercakap. Semasa perjumpaan Majlis Ulama yang saya kali pertama hadir dan Datuk pun ada, saya bangkitkan perkara yang sama. Yang mana pencarian saya dalam soal dakwah ni dah lama. Dan kemudian saya telah pergi kepada jabatan yang berkenaan di Putrajaya. Tetapi duka cita, saya tidak mendapat jawapan yang memuaskan, yang mana saya tanya, adakah jabatan ini mengadakan program dakwah? Dan apakah program-programnya? Mereka pun pandang saya pun lain macam juga. Dan kemudian tetapi akhirnya saya keluar tidak puas hati kerana tidak ada. Kerana pada satu Jumaat, saya semayang Jumaat di Masjid Jalan Duta. Khutbah pada hari itu menyebut soal dakwah. Dia mengatakan berdakwahlah. Dan berdakwahlah walaupun kepada jiran-jiran dan sebagainya. Tetapi dalam hati saya, macam mana aku nak berdakwah? Sedangkan aku sendiri pencarian untuk berdakwah pun aku sedang mencari. Jadi ini isu dia. Jadi pada pesta buku yang terbaru pun saya pergi ke pesta buku. Saya pergi ke jabatan yang berkenaan yang juga ambil bahagian. Saya tanya, ada tak buku berhubungan dakwah? Kata tak ada. Kenapa buku yang ada berhubung dengan dakwah? Adalah yang orang asli. Pada saya dalam tentera tahun 72, kami dah berdakwah dengan orang asli. Tetapi cara kami lah. Sebab tak ada pilihan, kita masuk hutan memang jumpa dengan orang asli. Sampai sekarang pun saya tengok banyak NGO pergi kampung orang asli berdakwah. Sampai sekarang tak tahulah berapa juta orang asli yang dah berdakwah, tetapi tak habis-habis. Jadi ini isu dia, Datuk. Pergi balik kepada peranan agensi, Datuk. Saya tidak mau ulas lebih panjang, tetapi lihat balik. Ini dia. Terima kasih, Datuk. Saya nak minta ada sesiapa yang daripada mana-mana agensi pentadbiran Islam dalam negara kita ini, orang JAKIM ke, orang Yadim ke, orang IKIM ke, orang Istad ke, orang macam-macam. Kalau mereka nak memperkatakan tentang bagaimana agensi mereka sudah melakukan dalam bidang ini, tentang apa yang kita bincangkan tadi. Kalau ada lah. Okey, kalau tak ada, Datuk, saya sambung lah. Silakan. Sebab saya tadi sebut mengenai kerajaan itu, kadang-kadang saya pun terkeliru juga. Ini macam Tuan Haji Razali kata tadi, kelemahan badan Islam yang ada di Putrajaya yang beliau pergi, tapi tidak mempunyai perancangan yang jelas untuk apa yang kita perkatakan ni. Saya nak persoal ini juga satu isu besar kepada budaya berfikir dan budaya kita bertindak. Saya rasa lebih 50% daripada orang kita atau ramai ini bekerja dengan kerajaan. Faham bagaimana nak beli satu pen pun bukan satu proses yang boleh kita, macam saya nak pergi kedai tadi, saya nak beli telur, saya tukar beli sayur. Tak boleh. Kerajaan ini ada satu proses. Kalau nak buat dakwah sebagainya, siapa orangnya, qualificationnya, gajinya, di mana, report kepada siapa dan sebagainya. Saya rasa ini tapi dalam perbincangan ini seolah benda yang tak ada. Keduanya, kerajaan ada had. Tiap sesuatu pun ada kewangan. Kalau bajet 100,000, kita tak boleh bincang benda 500. Jadi saya tengok pegawai-pegawai kerajaan. Mereka tak duduk diam, mereka kerja. Mereka kerja. Kalau pergi pejabat kerajaan, bekerja dia. Kalau pergi hospital, macam saya bawa kakak saya hospital, dia overwork. Tak berdiri, berhenti sana, kena tolak ini sebab ada orang mengawas sekarang. Kalau orang nak pergi wheelchair, kamu tak tolak, kan jaga kau. Tak naik. So isu yang kita hadapi, isu pertamanya memahami bagaimana nak menangani masalah itu. Dan yang ada ialah aset-aset. Kita tak boleh pergi beyond the asset, beyond the structure, beyond the system. Adakah Cik Him berpendapat sekarang pentadbiran dalam negara kita yang berkait dengan agama mempunyai fokus yang jelas dalam menyelesaikan masalah
dakwah, masalah kebobrokan masyarakat Melayu sendiri dan sebagainya. Sebab kalau macam Tuan Haji Razali kata tadi, tahun 79 saya ada satu evidence bila saya pergi ke Sarawak di Kampung Padawan yang mengislamkan orang asli di situ, orang orang Bedayu. Kata mereka, kami tidak diislamkan oleh pegawai kerajaan, tapi kami diislamkan oleh pasukan tentera yang berkamp di sini. Itu saya ingat sampai sekarang ni. Pada waktu itu, Taib Mahmud baru menjadi Ketua Menteri. Baik, saya nak persoalkan satu lah. Kita tengok sejarah Datuk Prof. Islam dikembangkan oleh kerajaan atau pendakwah-pendakwah individu? Pendakwah. Jadi itu seterusnya macam saya cakap tadi, tidak begitu senang untuk kerajaan itu atau bandar-bandar agensi itu nak membuat satu keputusan, tapi senang bagi kita. Dan saya risau balik kepada masyarakat kita ini ialah banyak persoal sebenarnya bukan realiti. Saya boleh bagi, saya ambil foto contoh kan. Begitu kencaman kepada masjid masa baru ni tu yang COVID tu, itu tak boleh, ni tak boleh. Masjid saya bila dibuka, masjid besar Subang Jaya, saya ada gambar pun. Bila bersarah sekarang ni tak sampai 10 orang. Tahu? Di mana yang suara-suara yang lantang ini tak boleh. Jadi ini mencerminkan masyarakat. Mana bila tutup masjid, dia marah. Marah ramai, cukup ramai. Keluar masjid tu orang tu cuit saya begini, komen dan sebagainya. Tapi bila masjid buka, tak ada. Lepas ada. Itu pun satu gejala juga. Begitu besar. Jadi saya risau budaya ini, budaya komen dengan budaya macam zaman dulu. Kalau dia cakap dakwah tu dia tinggal anak saudara dia, anak dia, bini dia dan sebagainya tu. Dengan tu. Tapi di hari ini saya risau ni, Prof. Saya banyak terlibat dalam NGO. Satu-satu WhatsApp group tu dalam 200, 100 lebih. Tapi nak meeting 10 orang sukar. Ini budaya. Jadi nak bertindak tu, kalau kita tidak ada budaya yang progresif, yang orang kata lihat positif dan mahu suatu tu. Dan itu sebab tu saya balik kepada katalah ambil contoh WhatsApp group, Cik Heng. Maknanya yang banyak bising-bising tu ramai, begitu. Saya tapi rasa yang nak ajak bekerja tak ada ramai. Panggil meeting lah. Lain pada orang dalam ini. Kalau Dr. Prof dapat 10 orang, saya hebatlah. Ya. Itu tapi saya bagi satu contoh lagi ialah yang ketara. Kita misalnya isu bahasa. Isu bahasa, isu tanah sebagainya, dan kita ada NGO dan saya terlibat. Kita bawa ke mahkamah. So yang defend tu sebelah sanalah. Orang dia tu berduyun datang support. Kita cicak berapa orang saja. Tapi dalam grup tu full. Hebatlah. Marahnya berapi-api. Ini kita lah. Tak nak cakap pasal nak dapat dana lagi lah. Itu lagi. Ya. Dana tu kena keluarkan daripada poket lah. Ni nak pergi tu. Okey. Kita bawa ke mahkamah. Isu tanah Rizab Melayu dengan isu bahasa. Bawa ke mahkamah. Sedang dalam perbicaraan lah. Tapi nak support orang Melayu, saya pergi tengok sana. Aduh, kesianlah dengan lawyer tu. Moral supportnya sikit je orang kita. Tapi sebelah dia datang ramai. Okey, Cik Heng, saya nak minta Cik Arun dah gelisah, dia nak ulas macam mana Cik Arun? Okey Datuk. Kalau kita tengok daripada struktur pentadbiran, memanglah kita ada jabatan-jabatan, ya, perangkat pusat dan juga perangkat negeri. Di JAKIM itu pun saya rasa satu struktur yang lengkap, ya, bahagian dakwah dia, bahagian pemulihan akidah dia, bahagian panel akidah dan sebagainya. Ya, begitu juga di negeri-negeri.
Tetapi sejauh mana seperti mana yang Tuan Haji Razali sebutkan tadi dalam konteks bahawa jentera yang ada ini dapat turun menangani permasalahan seperti mana yang isu yang kita sedang bicara hari ini. Okey, kalau kita tengok pada kes-kes yang lalu lah, misalnya kes tentang Allahyarham Kasim Ahmad, tentang buku dia yang kontroversi itu, hadis satu penilaian semula. Jadi kita tengok siapakah yang mengambil inisiatif untuk nak counter balik. Adakah dia datang daripada satu unit yang ada pada jentera kerajaan ataupun pihak lain, individu di luar daripada kerajaan? Ya, sebab saya tengok pada masa itu yang banyak itu terlibat adalah NGO, ABI misalnya, dan ada tokoh-tokoh yang lain, ya, almarhum Dr. Osman Muhammadi dan sebagainya. Jadi di sini kita melihat bahawa kalau kita nak mengharapkan kepada jentera kerajaan, ya, seperti mana yang Cik Him cakap tadi pun sama jugalah, ya, untuk berhadapan dengan isu-isu yang muncul di lapangan, ya, secara yang segera tadi itu, ya, tentang isu kes komedi di Crack House dan juga tentang pindaan secara langsung tadi itu. Jadi kita melihat bahawa adanya lompang, ya, dalam sistem kita apabila kita berhadapan dengan isu ini, ya, siapa yang sepatutnya, apakah seharusnya, ya, kerajaan yang bertindak. Kalau kita lihat dari struktur kerajaan misalnya, untuk nak mengenai kita memang ada, kita ada undang-undang, ya, kita ada bahagian dakwah, kita ada tokoh-tokoh yang mempunyai kredibiliti yang luas, ya, dari segi akademik untuk nak melihat bagaimana kita berhadapan dengan golongan etis yang disebutkan tadi, ataupun golongan yang dikatakan menghina Nabi dan sebagainya. Kita ada satu aset yang besar dari segi akademiknya. Tetapi kalau kita lihat keseluruhannya itu, kemungkinan kita kena bagi bahagian-bahagian yang berhak untuk kita lihat mengatasi isu ini. Misalnya katakan latar belakang. Mungkin pakar perubatan melihat latar belakang dari segi sekretari misalnya, ya, dari segi, ya, latar belakang. Kenapa orang ini, ya, bertindak seperti ini? Mungkin kita melihat latar belakang, dia kata mungkin tekanan, stres, ya, depression dan sebagainya itu sehingga dia, ya, boleh mengambil tindakan yang di luar daripada norma-norma keagamaan itu sendiri. Kita bagi bahagian, ya. Kalau kita nak cakap bahawa dia berhadapan dengan masalah mental dan sebagainya itu, siapa yang ada authority? Tentulah bahagian perubatan. Begitu jugalah, ya, sektor-sektor yang lain, ya, pendidikan, sektor dakwah, bahagian undang-undang untuk nak melihat bagaimana tentang hukuman yang berkesan, hukuman yang boleh memberi pendidikan dan sebagainya. Okey, itu dulu itu, ya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Harun. Okey, jadi sekarang ni kita ada macam-macam pandangan lah. Betul juga dua-dua pandangan tu betul, Cik Hin, Cik Harun. Maknanya kita ada kerajaan, tetapi jangan sangat mengharapkan. Kerajaan ada masalah dia sendiri, dan NGO perlu, mana tanpa melihat sama ada kerajaan itu berfungsi atau tidak, NGO perlu meneruskan. Ya, saya suka seronok untuk menceritakan masa saya muda-muda dulu. Ada geng-geng yang mengajak saya untuk menubuhkan satu, dia panggil kumpulan kongsi gelap agama. Dia kata, mari kita, ini orang yang ada kedudukan dalam masyarakat dan ada duit dan sebagainya. Mari kita buat satu kongsi gelap untuk mempertahankan agama kita, untuk bertindak atas mereka yang merusakkan kedudukan agama. Tapi pada waktu itu, walaupun muda, tapi saya tak sokonglah. Taklah sampai sesitu. Tapi apakah NGO kita mampu dengan keadaan yang ada sekarang? Yang ada hanyalah mulut dan sikit sebanyak tenaga, poket yang kosong, dan tidak ada sokongan daripada kerajaan. Kalau nak banding sokongan kerajaan kita terhadap NGO, nak banding dengan sokongan pertumbuhan Kristian untuk badan-badan Kristian itu, mungkin
1/1000 ke, mungkin 1 per berapa pun susah juga. Jadi mungkin kalau saya selalu berjumpa dengan pokok NGO dakwah ini, saya mendengar rintihan mereka itu bahawa mereka dibiarkan. Dan ada di kalangan mereka itu juga diberi perhatian tetapi tidak diberi kebebasan untuk merancang sendiri tindakan itu kalau diberi perhatian pun. Macam mana ni? Siapa dia nak cerita tentang NGO ni? Siapa dia ada pengalaman NGO ni? Datuk, saya boleh ulas? Ya, silakan. Okey, saya terlibat dalam beberapa NGO. Saya dah jumpa orang kata raja, Perdana Menteri, 3 Perdana Menteri, duduk makan dan sebagainya. Dalam isu, dua isu lah, isu keuangan dan isu tanah. Ringkasnya saya dapat satu conclusion. Ya. Okay? Kalau kita tengok air itu, dia mengalir mengikut saluran. Jadi kalau kita tu tidak dalam saluran, maka air kita tidak akan mengalir ke lubuk. Oh, ini satu bidalan yang cukup tinggi. Ini tepat. Sebab itu sebab saya nak, sebab kita nak buat sesuatu, kalau air kita tidak dalam saluran dan kita mengharapkan dia turun ke bawah, takkan jadi. Kita dalam sistem kerajaan dan sebagainya, di mana letak kita? Yeah. Kalau saya seorang KP, bagaimana saya nak dapat arahan daripada NGO? Yeah. Dapat arahan daripada menteri. Dan saya report kepada saya. Bila NGO ni mari macam-macam ini, saya nak bawa ke mana? Sebab itu saya dapati bahawa mereka kerana politik, mereka berhangguk, bagi makan macam-macam. Tapi mereka sama dengan kita, nakkan benda tu. Ya, betul. Mereka nak tanah, mereka nak Melayu jadi kaya. Tapi saya hairan mengapa sampai kepada Perdana Menteri pun tak bergerak. Sebabnya ialah kita tidak ikut saluran. Rakyat kena ikut saluran politik. Suka tak suka, jika agenda yang kita bawa itu jadi agenda yang dibawa dalam politik, maka naiklah kepada Perdana Menteri. Maknanya masuklah dalam serombong tu dulu untuk sampai ke sungai, begitu? Arti kita tu orang politik, maksudnya kita kena masuk agenda kita dalam saluran. Dia bawa cawangan kepada ni, dia ada structured system. Ya. Bukan mengikut kesukaan. Nak pergi tumbuk daripada luar tak boleh lah. Saya selalu bayangkan bila berlaku suatu tu, sebelum saya salahkan orang, saya salahkan saya dulu. Kalau saya duduk di situ pun saya boleh dengar saja kalau Datuk bawa. Saya nak bagi tips sikit. Dalam struktur tu di mana saya nak ambil, katalah Datuk suggest macam ni. Saya nak masuk di mana? Sebab saya structure sistem daripada bawah, bawa ke komiti, bawa ke ni, bawa ke kabinet, bawa ke parlimen. Bukan dalam korporat. CEO kata yes, dia orang lain je lah. Cik Heng, minggu lepas saya tanya lebih kurang 10-15 kawan-kawan saya. Saya kata saya nak kumpulkan orang-orang sekolah pondok untuk berbincang bagaimana kita memajukan pondok kita yang tidak teratur di seluruh negara. Maka banyak respon tu, dia kata macam ni. Boleh, tetapi jangan kita kaitkan dengan mana-mana, sama ada kerajaan atau badan kerajaan atau mana-mana parti politik. Kita mesti jauhkan diri pada mereka itu. Jadi saya pun, iyalah saya kata, tapi kalau kita jauh sangat, falsafah saya, dengan kerajaan ni kalau kita jauh sangat, kita mati sejuk. Kalau kita dekat sangat, kita mati hangus. Jadi susah juga saya, orang macam saya ni, bagaimana nak layan pandangan-pandangan seperti itu. Sebab apa Datuk jadi gitu? Saya balik kepada tadi lah. Masih kita ni terlalu lama budaya feudal ni, feudal system ni dengan budaya politik ni. Maknanya orang atas tak salah. Pemimpin saya tak salah. Rugi ke apa berjuta pun mereka support. Ini budaya ni dia lekat lama. Kalau kita tengok budaya ini membentuk budaya kerajaan yang kacau merbau. Kerajaan ini ialah administration and control. Bukan kerja kerajaan nak pergi siapa mati, mana duitnya 3,000, surau ini bocor mananya. Itu mikro. Mikro tak boleh. Mana-mana kerajaan yang libat mikro, maka tumbang, hancurlah kerajaan itu, tak boleh berfungsi. Dia kena tengok mikro. Misalnya berdakwah, setakat okey, kita ada fund, kita ada boleh visit,
kita boleh bagi bantuan kepada apa dia ni pondok dan sebagainya. Tapi dia tak boleh, tak ada korang you pergi dakwah, your staff ini tak boleh. Itu dah mikro. Jadi tapi kerajaan kita sekarang ni oleh kerana politik telah pergi terlalu mikro. Dan rakyat juga lihat mikro. You cannot micromanage any organisation kecil pun. Apa lagi kerajaan besar kita micromanage on armchair duduk tepi. Ini tapi orang yang ini penting sebab dia mengundi. Ya, ya. Jadi pandangan dia mahkamah rakyat itu penting, tapi mahkamah rakyat itu kacau merbau. Tidak mengikut asas. Ini berlaku kepada kita. Contoh lagi tadi kan, macam Datuk kata ada dakwah kan. Kita dakwah tu apa nak pahala kan? Ya. Kalau dana kerajaan pahala apa kita? Saya pergi cari, saya cari duit di luar, saya sedekah. Jadi kita kumpullah sama kita, dapat 100, 200 apa kita nak buat. Anda kita lakukanlah. Kerajaan bagi apa untuk kita? Ya, ya. Kita jadi komiti buat masjid. 5 juta dibagi kerajaan. Lepas tu kita berbangga, I dah bina masjid, bina apa? You just a committee je, collect money. Duit kerajaan. Duit kerajaan. Okey, Cik En. Ni kita masa dah habis. Siapa dia lagi yang rasa terbuku di kalbu kalau tidak boleh bercakap pada petang ini? Assalamualaikum Datuk. Salam. Pak Long lagi. Okey Pak Long. Okey. Jadi bercakap tentang peranan NGO tu Pak Long tak berapa ada pengalaman, tapi dari segi jabatan ataupun lebih kurang dalam pejabat agama nak kata dengan JAKIM ni. Jadi Pak Long ada tekilan lah juga. Pak Long pernah membawa seorang bangsa ataupun agama asing nak masuk Islam. Pak Long bawa ada sana, lepas sampai di sana, Pak Long nampak adab dalam jabatan agama tu, macam jabatan lain tu lebih. Pak Long pun seorang pesara. Lebih baik. Macam mana Ahmad Abdul kata, kalau dia pergi ke barat, dia nampak Islam. Dia pergi ke timur ni, nampak orang bukan Islam. Macam tu lah keadaan. Macam dalam jabatan ni, jabatan lain tu lebih Islamik daripada yang jabatan agama ni. Macam mana Pak Long? Ini payah nak cerita lah. Yang kedua, Pak Long ni jumpakan janda-janda yang ada masalah. Masalah dengan undang-undang, masalah yang gantung tak bertali dah 10 tahun. Dekat pasal sekali dia orang duduk dengan cara tak halal lah. Jadi sebab apa di peranan? Pasal apa benda ni berlaku? Payah sangat. Nak dapatkan sijil halal pun susah. Sedangkan kalau dia Melayu, dia Islam, mudahkanlah. Pasal apa yang Cina ni mudah? Masa asing senang mudah dapat. Ini yang Pak Long berasa malu dengan orang bukan Islam. Yang cuma cakap itulah Pak Long bagi. Bukan masalah orang kita yang individu yang tak menjalankan dakwah. Jabatan agama tak jalan dakwah. Satu di masjid. AJK masjid tu kadang-kadang lebih sombong daripada orang. Macam mana orang nak dapat? Macam masjid Sebang Jaya Tan Cik kata tadi. Yang 10 orang. Kalau mati yang 10 orang, yang 10 tu sebenarnya jangan buat gambar semua. Kalau mati 10 tu siapa pengganti yang masjid tu? Ada orang ganti kan? Pak Long sebagai orang pegawai kerajaan dan pesara ni, Pak Long tak puas hati dengan keadaan dalam jabatan sekarang. Yang tahu yang makan hanya tahu makan gaji, terima duit, lepas tu dia kata bukan kerja dia. Ini yang Pak Long rasa. Pak Long berhenti umur 40 tahun yang Datuk. Pak Long tak kerja lama nak kerja jabatan kerajaan. Cukup untuk mungkin. Pak Long tak suka. Terima kasih. Maknanya kita tak boleh banyak bergantung dengan kerajaan lah. Betul juga Cik Hem berkata macam tu, Cik Arum berkata, Tuan Haji Razali berkata, maknanya kena memperkukuhkan NGO dengan daya usaha sendiri, dengan duit poket sendiri, pengorbanan sendiri, itu satu perjuangan. Betul lah tu. Perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada perjuangan. Itu bagus. Bagus Pak Long. Ada lagi orang nak cakap ni? Masa nak habis ni. Kita dah nampak dah juga bagaimana gejala ini yang boleh berlaku dan bagaimana caranya kita respon. Dan yang paling buruk sekali ialah respon kita melalui media-media sosial, hantam situ, hantam sini, kemudian macam kata siapa dia tadi yang bila masjid itu dibuka tinggal 10 orang. Prof, nak kata apa?
Betul. Saya melihat dalam satu sisi bahawa dalam konteks kita, dalam masyarakat kita ni, kita tidak dapat mengenal pasti dengan jelas pelbagai kumpulan-kumpulan ataupun pihak-pihak yang sepatutnya bertanggungjawab dalam melihat isu ini. Misalnya kalau kita lihat dari sudut institusi yang melibatkan agama, yang tidak melibatkan jabatan, misalnya institusi masjid dan sebagainya, dia tidak ada satu instrumen yang nampak clear dan jelas apakah peranan mereka yang mereka harus mainkan, bukan sekadar dalam konteks masjid, ruang lingkup masjid, tetapi yang melihat dari sudut konteks masyarakat. Yang ini pun masih lagi sama dan kabur. Padahal peranan itu sebenarnya dia melibatkan institusi dan masyarakat itu sendiri yang mempunyai peranan yang bukan kecil. Ini satu aspek lah. Kedua ialah kita tidak dapat. Saya nak bagi tahu, tahun 77 saya dengan satu rombongan pergi Indonesia dan jumpa dengan bekas para pemerintah Masyumi dan sebagainya. Dan dalam perbincangan dengan Pak Nasir, satu soalan yang kita berikan, mengapa Masyumi gagal memerintah dengan secara Islam apabila diberi peluang oleh Soekarno. Jadi Pak Nasir, dia sebut dengan secara ringkas. Dia kata, kerana kita pada waktu itu cakap banyak tapi tidak mempunyai data. Itukah yang Prof maksudkan? Antaranya juga, Datuk, sebab kalau kita tengok di masjid, kita akui banyak masjid kita, tetapi dalam konteks pengurusan kita masih lagi berada di parah tertentu. Saya bagi contoh misalnya, Datuk, ya. Banyak kita ni mengajar di masjid, tetapi hampir tidak ada orang yang mengajar di masjid itu mendapat satu surat pelantikan sebagai pengajar. Tidak ada satu instrumen yang nampak jelas tentang soal pengurusan itu. Tapi tidakkah setiap orang nak mengajar dia mesti ada tauliah? Itu setengah negeri tak melihat itu sebagai ada kepentingan. Mungkin di Selangor ya, tetapi mungkin di negeri yang tidak. Tapi yang lebih penting ialah pengurusan itu sendiri masih lagi tidak begitu punya kedudukan yang sepatutnya pada zaman dahulu. Okey, betul, tapi sekarang ini bukan begitu secara kita mengurus. Apatah lagi dia melibatkan soal pengurusan ini bukan dalam konteks dalam masjid, tetapi dia melibatkan soal di luar daripada ruang masjid. Misalnya apa-apa yang berlaku. Apa-apa yang berlaku, seorang imam masjid itu mahir mentadbir qaryah dia, begitu? Dalam sisi bukan sekadar pengurusan dalaman, tetapi dia bijak untuk, termasuklah dia punya jawatan kuasa yang menguruskan masyarakat di persekitaran itu. Kita tak nak tengok dalam konteks pengurusan itu hanya dalaman. Sebab itu apa yang berlaku, refleksi dalam masjid itu berapa orang sebenarnya, 10 orang, 12 orang. Itu sebenarnya dia merupakan satu gambaran kegagalan untuk menguruskan pengurusan masyarakat itu. Jadi di situ sebenarnya, kalau saya bagi contoh, ada beberapa masjid sebenarnya di kawasan-kawasan di Kedah. Dia sebenarnya ramai dan penuh. Kenapa dia berlaku? Kerana pengurusan masjid itu dia tertumpu dalam konteks dalaman. Kita boleh jumpa dalam beberapa masjid, orang tak ramai, masjid cantik sebenarnya. Tapi cara pengurusan itu bukan dalam konteks mengurus kehadiran itu semata, tetapi cara mengurus yang melibatkan penglibatan di luar daripada dalam institusi masjid itu. Inilah sebenarnya yang kita nak tengok. Maknanya pengurusan itu sendiri. Jadi saya bercakap tadi dalam institusi itu sendiri yang sebenarnya masih perlu untuk dikemaskinikan, dilihat dari sudut zaman dan kesesuaian ketika zaman-zaman ini. Yang kedua ialah soal bagaimana kita nak sinergiskan soal kedudukan NGO yang sebenarnya latar berbeza. Dan kita nampak seperti tidak ada satu cara kita menguruskan mereka ini dalam pelbagai bentuk. Jadi hal-hal ini sebenarnya boleh membantu pihak-pihak kerajaan misalnya dalam membendung atau mengenal pasti masalah-masalah yang wujud. Yang ketiganya, Datuk, saya lebih prefer untuk lihat beginilah. Apa yang ada dalam masyarakat ini, dia netizen sebagainya, dia orang respon tu. Ada dua aspek yang menjadikan faktor begitu. Pertama, faktor atas nama keikhlasan mereka nak menjaga Islam. Yang kedua, atas nama mereka pun nak juga nama supaya mereka itu dikenal. Itu mungkin tidak kita nafikan itu berlaku. Tapi tak apalah, itu tak kisah. At least mana bukan kerana mereka tidak yakin dengan kerajaan. Begitu. Itu mungkin dia di antara faktor kami tidak yakin dengan kerajaan. Kalau kami tak bertindak, kerajaan tidak akan bertindak. Kerana macam kata Cik Hem tadi, kerajaan ada struktur yang
Saya rasa ada kebenaran juga seperti yang kawan-kawan kita sebutlah, Cik Ibrahim sebutkan, bila dilihat dalam konteks perspektif mereka bahawa lambatnya bertindak, mereka pun merasai perlu mereka untuk bergerak di hadapan. Dan bila mereka menunjukkan diri mereka sebagai champion, itu baik sebenarnya, maka dukungan daripada masyarakat itu baik dan mereka kata Indah pun berada pada posisi yang betul. Ya. Padahal sebenarnya dalam konteks saluran negara dia ada benda yang agak kurang tepat lah. Sepatutnya saluran negara itu kita ada saluran yang betul. Saluran itu sepatutnya lebih tepat, cepat. Tapi of course lah kerajaan dia ada peraturan-peraturan tertentu sebelum dia nak bertindak. Jadi ini berbeza dengan NGO dan mereka tidak ada terikat dengan peraturan itu. Mereka melakukan sesuatu itu bertujuan supaya rakyat akan nampak respon itu cepat. Kerajaan diperlukan ada laporan, sebagainya, polis kena ambil berdasarkan laporan. Itulah yang ada sedikit mekanisme berbeza di antara dua. Tapi saya fikir instrumen ini mesti dilihat. Saya bersetuju bahawa jabatan-jabatan kerajaan yang penting, mereka harus sentiasa mendekati NGO dan melihat instrumen ini. Apa yang boleh mereka dekati, apa yang boleh mereka secara cepat memberikan orang sebut sebagai memudah cara kan apa-apa yang melibatkan kepada masyarakat. Mereka tak boleh buat defensif. Kalau jabatan-jabatan utama kerajaan ini dia melihat bahawa defensif dia tu tak salah, sepatutnya ini bukan. Jadi habislah. Kita tidak ada kita punya bridge tu menjabatan yang ada dua pihak ni dah tak ada. Bila terputus bola ni masih akan buat tersendiri. Dia ni akan menjadi masalah dalam masyarakat kita. Sebab di luar sana setiap apa yang berlaku sebenarnya dukungan yang besar itu daripada luar. Ia akan merosakkan masyarakat kita. Masyarakat kita ni yang tidak ada kejahilan ni mereka tak tahu. Mereka sedang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang lain. Okey, terima kasih Prof. Nampaknya perbincangan kita teratur dan kita boleh dapat faham bagaimana sepatutnya yang dilakukan sama ada oleh kerajaan maupun NGO, oleh individu, masyarakat dan sebagainya. Tetapi apa yang kita perkatakan itu setengahnya berlaku dan setengahnya tidak berlaku. Setengahnya kerana sistem dan setengahnya kerana masalah-masalah lain. Jadi oleh kerana itu kita tengoklah macam mana cara kita nak baiki. Datuk Nordin, bagi tahu sikit macam mana cara kita nak baiki. Ini buat kesimpulan. Ini saya nak bagi Datuk Nordin buat kesimpulan hari ni. Hati-hati Datuk Nordin, kena pukau kan. Kalau buat kesimpulan betul-betul. Macam mana kita nak tangani masalah yang ada di hadapan kita. Buka dulu. Lupa nak buka tu. Ni. Okey. Ini pandangan pribadi saya Datuk. Ini bagi saya ni bukan isu besar sangat bagi saya. Yang saya sebutkan awal tadi itu. Not semua isu iaitu kita berdua soalan kita patut jawabkan tadi, mengapa perkara ini berlaku dan yang kedua apa perlu kita lakukan. Okay, dua isu ni saja. Jadi bagi saya ini not so big issue lah. Bagi saya not so non issue. Jadi bila dia berlaku tu tak perlulah kita begitu excited sangat benda ni bagi saya lah. Kita boleh setakat ni secara soft approach bagi saya. Yang saya sebutkan tadi. Saya dia tak suka dari segi agama ni kita gunakan approach punitive. Itu pandangan saya segi agama ni. Dari segi kriminal, yes, saya setuju dia hak kau. Tapi dari segi agama saya tak suka isu punitive. Kalau dalam agama itu kriminal dalam agama, tak boleh punitive juga. Ya, kalau kriminal kita ikut apa lurah lagi agama lah. Apa yang kita lakukan. Okay. Isu itu. Jadi kadang ni kita nak bila satu berlaku, kita betul investigate lah. Semua orang dah setuju tadi, kita investigate. Mengapa perkara ni berlaku penghinaan tu? Kenapa individu tu sanggup buat satu begitu? Jadi itu perlu kita jawab dulu. Apabila kita ada jawapan tu, bagi saya not punitive action ni kita perlu jumpa dia. Agensi guide pun banyak di agama ni. Saya rasa terlalu banyak lah. Kalau kita kurang lagi pun tak apalah. Yang apa ni jabatan agama semua yang bersangkut tu. Too many untuk isu ni. Bukan ada ni apa dengan pribadi saya lah. Okey, boleh dikurangkan.
Ya, jadi dalam kes yang perempuan tadi itu sebagai contoh jenis satu kesalahan seperti itu, maksudnya agama khususnya bagi saya bagi nasihat, bagi dakwah. Ya, jadi isu dakwah tu nasihat kepada dia. Bagi pandangan kepada dia. Kita monitor. Adakah ada perubahan bagi dia? Kenapa dia buat begitu? Kita tanya dan sebagainya. Jadi peringkat pertama. Tapi kalau lebat 2-3 kali pun selepas nasihat buat juga, itu maksudnya dia memang dah hardcore lah. Hardcore kriminal bagi saya lah masa tu. Masa tu kita boleh ambil tindakan undang-undang. Ya. Undang-undang pun dia pergi undang civil pun saya ingat pun kita boleh ambil tindakan dah. Ya, kalau benda tu benda-benda yang menyalahi undang-undang negara kan. Jadi bila kita pergi dakwah ni, isu sekarang ni, dakwah tu kena dua aspek lah. Tadi kita bincang banyak pasal dakwah satu lagi kita ada dakwah kepada orang untuk orang masuk Islam, itu dakwah kepada bukan orang Islam. Yang keduanya dakwah ada konsep untuk orang tak Islam. Ya, jadi sekarang ni untuk dakwah saya rasa sekarang ni banyak medium yang ada zaman sekarang ni. Bukan zaman dulu orang asli duduk lautan tu tak ada maklumat langsung, jadi perlukan tentera. Ya. Jadi approach kita sekarang dakwah ni patut kita tukarkan cara-cara baru lah. Misalnya macam saya ni, kalau nak tahu pasal agama, banyak forum kita pergi, kita pilih mana ada forum ada. Dalam internet kita boleh baca dan sebagainya. Bukan zaman dulu Datuk. Jadi konsep dakwah ni kita patut soft approach. Sebab apa? Bagi orang muda sekarang ni, khususnya di Malaysia, yang kononnya mereka dah lahir sebagai orang Islam. Jadi hard approach ni depa jadi rebellious. Ya, khususnya agama kita go soft approach. Jadi lepas tu kita lihat macam mana kita ubah. Ya, jadi konsepnya ni saya nampak sebagai resolusi terakhir lah. Kerajaan yang penting bagi saya untuk menentukan satu environment di negara kita ini, maksudnya kita ni Islamik. Semua peringkat. Jabatan kerajaan dan juga pemerintah, semua pemimpin sebagainya. Jadi kalau perkara ini dapat Islamik, orang akan hormati kita. Bila dia hormati, khususnya orang muda, dia akan mudah mengikut apa yang kita sampaikan. Tapi dia tengok dia pemimpin pun buat kerja tak betul, khususnya orang muda, jadi dia jadi rebellious. Jadi dia kalau yang betul kita cakap pun dia tak ini semua altar dia kata. Jadi itu kita patut berubah di Malaysia ni untuk kita mengatasi semua masalah inilah, bukan segi hina terhadap agama saja, dan juga isu-isu sosial lain, Datuk. Terima kasih, Datuk. Okey, terima kasih, Datuk. Saya rasa itulah apabila saya memberi peluang kepada Datuk Nordin membuat kesimpulan, maknanya bagi saya belum jelas apa kesimpulannya, tetapi apabila saya dengar pandangan-pandangan termasuklah kesimpulan daripada Datuk Nordin tadi, maknanya setiap pihak mesti mengambil tanggungjawab masing-masing, sama ada kerajaan atau NGO, tetapi kita jangan cepat menggunakan tindakan-tindakan yang keras, tetapi gunakanlah pendekatan yang lembut terlebih dahulu, kecuali kalau sekiranya keadaan yang memerlukan, maka itulah terhentilah atas. Bagaimanapun tidak ada pihak yang rasa terlepas dari bertanggungjawab ini. Dan saya mengucap terima kasih kepada semua yang hadir, terutama sekali yang mengambil bahagian dalam perbincangan, dan kita mengharapkan dengan perbincangan ini kita boleh mengurangkan sedikit kecenderungan untuk menghina Islam di kalangan mereka yang merasa bahawa metod yang mereka ambil itu adalah betul. Dan kalau sekiranya penghinaan terhadap Islam ini berlaku lagi, sedangkan kita telah berbincang dengan secara meluas, maka kita sesama kita mempunyai tanggungjawab untuk ke depan lagi melangkah selangkah yang mereka langkah ke depan, selangkah juga yang akan kita langkah ke depan, dan jangan sampai berlaku pertempungan dalam masyarakat dan negara kita yang harmoni ini. Kalau tidak, kita semua, kalau macam Cik Him kata tadi, kalau kita tangani masalah berasaskan kepada corak politik, maka kita bimbang, masyarakat kita akan menjadi kucar-kacir, dan tidak adalah keharmonian yang selama ini kita bina sejak daripada sebelum merdeka sampai sekarang ini. Akhir sekali, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.